Hai Manda, sekejap saya nak panggil yang lain. Okey. Hai Ryan. Ryan boleh dengar suara cikgu tak? Clear tak suara saya? Clear cikgu. Alright, cun. Okey. Saya tunggu kawan-kawan kamu yang lain sekejap. Kita bagi dalam masa 2-3 minit lagi. Okey? Lepas tu kita restart kelas. Saya bagi dia orang dalam 2-3 minit lagi.
Okay Ryan, okay Evander, jom kita start sekarang. Adam, hi, thank you for joining in. Okay, so sekarang ni kita akan belajar nak memudahkan pecahan algebra. Hari ni memang hari yang saya memang masuk untuk pecahan algebra. Kamu masih lagi dekat chapter 2 ya. Ada sesiapa tak dekat sekolah yang ada belajar apa-apa ke in the first week? Tak ada kan? By tak ada dah. So, kamu sedang belajar bab 2. Okay. Bab 2, expression algebra. Algebra expression. Okay. Algebra expression. Okay. Ryan, boleh dengar suara saya? Amjad, Adam, semua okay dengar? Saya nak explain. Okay. Dengar tu betul ya? So, saya akan explain mengenai, ni kita dah masuk bab 2, kita dah nak habis dah bab 2, tapi saya tak laju bab ni. Bab ni memang saya slow dan saya nak explain satu persatu. Okay. Apa yang kamu nampak yang saya share dekat depan kamu ni adalah algebra yang melibatkan pecahan. Dan bila algebra tu melibatkan pecahan, kamu kena tahu first instinct kamu yang kamu kena bina adalah pecahan algebra biasanya dia tak mudah. Maksudnya ada benda yang bertele tinggi. Apa maksud saya? Maksud saya adalah very simple. Contoh kalau saya ada A per B per B. Okay, AB per B. So, kalau kamu nampak dekat sini, cikgu saya nampaklah huruf sama adalah atas bawah tu. So, insting pertama kamu tanpa disuruh. Saya ulang ya. Insting pertama kamu tanpa kamu disuruh. Saya tekan record je. Tak record punya. Oh, tengah record ke? Tengah record. So, insting pertama kamu adalah kamu kena tahu pecahan kalau boleh mudahkan, kita akan mudahkan. Apa maksud mudahkan pecahan? Mudahkan dalam bahasa Melayu. Okay, simplify dalam bahasa Inggeris. So, mudahkan maksudnya kita buang benda yang dah sama. Contoh B tu sama, potong. Tinggal siapa? A je. So, maksudnya bila saya mudahkan dia akan jadi A sahaja. Contoh kedua, saya ada A kuasa 3 dengan A kuasa 2. Nampak tu? A kuasa 3 dekat atas, A kuasa 2 dekat bawah. So, kita mudahkan dengan cara potong supaya jadi A sahaja. Okay? So, ini kalau huruf. Dan kalau start kita main dengan nombor nanti, contoh macam ni, kalau dapat 10A per 5. Ya, 10A per 5 ni pecahan dah cantik lah cikgu, dah kecil dah. So, tapi kalau tak kecil apa nak buat? 10 dengan 5 tu kita boleh potong. Sebab 10 boleh bahagi 5. So, potong dia jadi 2 dengan 1. So, kamu dapatlah 2A sahaja. Maksudnya, 10A per 5 tu boleh dimudahkan dapatkan 2A sahaja. Apa yang saya nak kamu belajar dan simple je saya nak kamu pegang sampai habis kelas. Mudahkan pecahan adalah potong sebanyak mana benda yang sama yang boleh. Okey, saya ulang lagi sekali. Potong dan hilangkan sebanyak mana benda yang sama atas bawah mesti sepasang yang boleh. Dan nombor kecil kan paling kecil yang boleh lah. So contoh kedua kamu ada 23 C kuasa 2 per 13C contoh. Okay. So kalau kamu perasan 26 tu dengan 3 boleh potong. Sebab 26 bahagi 3 dapat 2. Atas tinggal 2, bawah tinggal 1. So dapatlah 2. C kuasa 2 dengan C boleh potong jadi C sahaja. C yang lebih tu kat mana? Dekat sebelah atas. So dapatlah 2C jawapan kita. Lagi cikgu bagi contoh. Cikgu ada 6 A per 12 A kuasa 3 contoh. So kalau cikgu mudahkan warna biru ni, kamu akan dapat sebagai apa? 6 dengan 12 adalah sifir 6. So cikgu boleh jadikan atas 1 bawah 2. So atas A tu boleh potong sebab A tu kuasa 1. So tinggallah A kuasa 2 kat bawah. So jawapan kita adalah 1 per 2 A kuasa 2. Itu telah dimudahkan. So sebab kamu kena sedar yang mudahkan pecahan adalah potong benda yang sama dan potong nombor. Bahagi nombor lah. Okay. So ada soalan tak so far? Itu explanation paling simple. So kita cuba untuk potong sebanyak mana benda yang sama yang boleh.
huruf. Tapi kalau nombor, kita kecilkan nombor tu. Simple saya harap semua orang rasa simple. Contoh macam soalan nombor 1 saya buat untuk semua orang. Kamu ada 42 X, Y, Z per 56. Kalau kamu perasan, atas je ada huruf, bawah tak ada huruf. So maksudnya apa? 42 tu, kita boleh kecilkan dengan 56. Kenapa? Sebab dua-dua ada sifar 7. So cikgu bahagi 7 atas dan bawah. Cikgu dapat 42 bahagi 7 dapat 6. 56 bahagi 7 dapat 8. So cikgu dapat 6 X, Y, Z per 8. Adakah ini cukup kecil? Tak. Sebab 6 dengan 8 tu boleh potong lagi. Boleh kecilkan lagi 6 dengan 8, jadikan dia 3XYZ per 4. Inilah permudahkan ataupun simplify algebraic expressions ataupun algebraic fractions lah. Ada soalan? Tak ada Okey. Kalau tak ada, cikgu bagi masa semua orang untuk try semua soalan dalam masa berapa minit tak? 7 minit lah. 7 soalan, 7 minit. Dan cikgu mungkin akan tanya sesiapa nanti. Cikgu minta jawapan daripada somebody daripada kelas lah. Okey, cikgu dah bagi contoh tu. Ingat, kita potong sebanyak mana benda yang sama yang boleh. Katalah cikgu buat B dulu. Cikgu buat contoh B sebelum cikgu bagi timer start. Okey, B tu kita ada 45. A, B dekat sebelah atas. Sebelah bawah kita ada 60. A, B, C. Tengok siapa yang sama. A dengan A ada sepasang atas bawah, potong. B ada sepasang atas bawah, potong. Hilang. Okey. So, 45 dengan 60 tu, kamu boleh kecilkan sifir apa? Ingat balik. Ini boleh pakai sifir 9. Kalau nak pakai sifir 9, pakai sifir 5 dulu. So, kalau kamu susah nak congak, kamu guna sifir yang mudah. Oh, 45 tu sifir 5, 60 tu senang nak bahagi 5. So, kita boleh potong dia jadi 9. Sebab apa? 45 bahagi 5 dapat 9. 60 bahagi 5 dapat 12. So, tulis dulu. Kamu ada 9 per 12 C. Adakah 9 dengan 12 tu paling kecil? Tak. Boleh kecilkan lagi. Jadi sifir 3 kan? 3 dengan 4. So, jawapan terakhir kita adalah 3 per 4 C. Itu yang macam ni yang cikgu nak tengok. Ini adalah jawapan. Dia termudah. Okey. Cikgu kurangkan 1 minit, 2 minit untuk kamu jawab soalan yang lain. Boleh start sekarang. Habis masa, cikgu akan share jawapan. Hai Luffy, Luffy dengar tak suara saya?
Dengar. Kamu rasa kamu tengok apa yang saya buat tu, kamu faham tak saya buat apa? Contoh A dengan B tu. Tak. Luffy faham? Tak faham? Tak sangat. Okay. Apa yang berlaku ni adalah kita memudahkan algebra expression. So, kita cuba untuk potong ataupun bahagi sebanyak mana huruf dan juga nombor yang boleh. Dan nombor tu jadi paling kecil. Okay. So, contoh macam soalan A tu, kamu nampak saya potong 42 dengan 56 tu. Sebabnya, saya nak kecilkan dia. So, saya ingat sifar 7. 42 ada, 56 ada. So, saya kecilkan jadi 6/8. Kat sebelah kanan dia tu. Dan kenapa XYZ saya tak potong? Sebab tak ada XYZ dekat bawah. Lepas tu turun bawah yang ni 6/8 kan, saya boleh kecilkan lagi 6/8 ni. So dia jadi 3/4 sebab boleh bahagi 2. So jawapan terakhir saya adalah 3XYZ/4. Okay, kita mudahkan, kita kecilkan sebanyak mana huruf ataupun nombor yang sama. Okay Luffy, tak apa, nanti saya akan explain satu-satu, kamu take note ya. Baik, cikgu. Okay, ready ya, saya nak explain semua. Semua soalan yang saya minta semua orang buat tu saya nak explain. Masa dah tamat. Soalan C. Kamu ada 16 mak nenek over 18 nenek. Okey. Tengok nombor dulu. Dua-dua ni boleh bahagi 2. Kita bahagi 2. Dapat 8 dengan 9. Apa huruf yang sama kalau kamu perasan? Oh, ada nenek kan yang sama atas bawah. Satu N dekat atas, satu N dekat bawah. So, kita akan potong dia. Yang tinggal siapa je? 8 mak per 9. Itulah jawapan dia. Apa yang kita buat ni? Nama proses ni adalah simplify ataupun mudahkan. Yang kita mudahkan sekarang bukan dia tambah tolak tapi hanyalah bahagi ya. Soalan D, kita ada 40 X kuasa 2Y perkan dengan 32XY. Alright, tengok nombor dulu. Nombor kita ada 40 dengan 32. Kalau susah tak nampak, bahagi je 2, tak ada masalah. Dia akan jadi 20, dia akan jadi 16. Kalau nampak 20 dengan 16 boleh bahagi 2 lagi, tak ada masalah. Dapat 10, dapat 8. Nampak? Boleh kecilkan lagi, bahagi 2. Dapat 5, dapat 4. So kita tahu 5 ke atas, bawah dekat 4. Kemudian ada huruf yang senang untuk kita potong, macam huruf Y tu, potong. Dan kita ada S kuasa 2 ke atas, S kat bawah, so boleh potong tinggal X sahaja. Jawapan terakhirnya akan jadi 5X per 4. Itu sahaja. Itu yang telah dimudahkan. Okay. Apa yang saya buat? Saya potong huruf yang sama atas bawah. Mesti sepasang sahaja untuk dipotong. Okay. Kemudian, apa yang saya buat adalah mengecilkan nombor. Inilah proses simplification untuk pecahan. So, E, kita ada 17 CF perkan 34 C kuasa 3.
Kalau kamu perasan 74 dengan 17 dengan 34 tu adalah sifir masing-masing. So 17 dapat 1, 34 dapat 2. Kenapa? Sebab saya bahagi 17 atas dan bawah. Okey, kemudian saya nampak ada satu C dekat atas, C kuasa 3 kat bawah. So boleh potong tinggal C kuasa 2, C atas pun hilang. So jawapan kita hanyalah F per 2C kuasa 2. Itu soalan E. Untuk soalan F, kita ada 8X kuasa 4 perkan dengan 2X kuasa 2. 8 kalau bahagi 4, memang akan dapat 8 bahagi 2, dapat 4 kat atas, 1 kat bawah. X kuasa 4 bahagi X kuasa 2 boleh potong jadi X kuasa 2 sahaja. Ini hilang jadi 1 kan. So kamu akan dapat 4X kuasa 2 per habislah 4X kuasa 2 je lah. Tidak perlu kamu jadikan per 1. Soalan seterusnya ada soalan G. Kita ada 33 A kuasa 2 B kuasa 2 per 44 A kuasa 3 B. Okay. So kalau kamu perasan atas bawah nombor tu kita boleh bahagi 11. So 33 bagi 11 dapat 3. 44 bahagi 11 dapat 4. So kita punya permudahan tu kita memang tahu dah 3 dengan 4 dah confirm ada. So B kuasa 2 dekat atas, B kuasa 1 kat bawah boleh potong. Tinggal B yang dekat atas sahaja. So A kuasa 2 dekat atas, A kuasa 3 dekat bawah. So boleh potong tinggal A sahaja dekat bawah. So akan jadi macam ni lah, kita cantikkan sikit. So, kita dapat 3B per 4A. Soalan H, kita ada 12X kuasa 3 per 20X kuasa 7. Kita boleh cantikkan ataupun kecilkan 12 bahagi 20. So boleh jadi berapa tu? 12 per 20 tu boleh kecilkan tu. Dapat 3 per 5. So kita ada 3 kat atas, 5 dekat bawah. Sebab kita dah kecilkan 12 dengan 20 tu. Lepas tu X kuasa 3 dekat atas, X kuasa 7 dekat bawah. So obviously akan dapat X kuasa 4. Okay, so now cikgu nak tanya, siapa yang tak faham apa yang berlaku ni? Cepat tanya sekarang, bagi tahu saya sekarang, nanti kamu tak faham, saya bagi masa untuk salin. Siapa yang nak salin apa-apa? Saya bagi masa 2 minit untuk salin, lepas tu saya nak buat soalan lain. Ada banyak jenis permudahkan ni, ini yang paling basic. Semua orang okey Semua tak tanya apa-apa ni? Adam, Amjad, Ariana, Evander, Ryan okey, Ishraf, Lutfi. Alright, kalau semua orang dah okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi tu, ikut timer tu untuk kamu salin apa-apa yang penting. Cikgu nak buat soalan jenis baru. Dan jangan rushing buat semua, tapi cikgu tunjuk semua yang cikgu akan buat, cuma cikgu akan ajar sikit cikgu ajar. So jangan takut, nampak macam susah, tapi sebenarnya kamu boleh buat. Okay? Cikgu ajar terus soalan yang pelik-pelik lah untuk semua orang. Okay, 40 saat lagi, lepas tu cikgu nak ajar benda baru. Okey lah, masa dah tamat. Okey, ini adalah soalan baru. Okey, bagi cikgu ajar dulu. Dan bila cikgu ajar ni, kamu akan diminta untuk buat soalan ni. A, B, C, D, E, F. Okey. Cikgu ajar dulu Tengok ni.
kamu semua nampak soalan tapi cikgu nak ajar dulu. Ini contoh soalan yang kamu akan buat kejap ini. So, bila dia minta simplifykan, ada 2 terma dekat atas. Contohnya macam saya ada 3x tambah 9 per 3. Ni saya buat sendiri soalan ni. Ni contoh untuk semua orang. Okey, kita nak mudahkan ya. Dalam bahasa Inggeris kita panggil simplify. Bahasa Melayu kita panggil mudahkan. Ingat, mudahkan maksudnya benda sebelum tu susah dan dia ataupun dia leceh. Kenapa kita anggap yang atas ni leceh? Sebab nombor dia besar. So, kita sebenarnya nak kecilkan nombor je dan hilangkan huruf kalau dia ada banyak. So, dekat sini kamu tak boleh nak mudahkan sesuka hati. Okay, ada banyak cara. So, nak mudahkan ni akan ada 2 cara. Okay, cara pertama, kamu boleh bayangkan kita pecahkan jadi pecahan separa. So, kamu dapat bentuk apa? 3x per 3 tambah 9 per 3. So, kamu akan dapat 3 bahagi 3 potong, tinggal x sahaja. 9 bahagi 3 dapat 3. Ini cara pertama. Cara kedua adalah kita memfaktorkan. So, cara kedua, kamu akan faktorkan apa yang paling besar. Sebelah atas tu nampak ada 3 dengan 9 kan? Kamu boleh tarik 3 keluar, tinggal x tambah 3 sahaja dekat sebelah atas. Maka kamu nampak, ada 3 lah, sama lah. Boleh potong. So, kamu akan dapat x tambah 3. Okay. So, ni adalah 2 cara berbeza untuk mendapatkan permudahan. Okay. Kamu boleh mudahkan banyak benda dengan cara ni. So, ada orang akan suka cara 1 warna biru. Ada orang akan suka cara nombor 2 warna kuning. Terpulang kamu suka yang mana? Okay, cikgu bagi masa selama 6 minit untuk 6 soalan. Sangkut satu bagi tahu saya akan explain lagi sekali. Okay, sangkut banyak bagi tahu juga jangan simpan. Okay, ni contoh untuk semua orang atas ni. Boleh start sekarang. Luffy dah faham dah apa yang kita nak buat, Luffy? Luffy masuk lambat tadi kan? Faham. Okay, good.
Alright, semua orang tak ada soalan ni. Maksudnya semua orang faham apa nak buat. Okay, so saya nak jawapan daripada Ariana. Soalan B. Apa jawapan Ariana? Ariana ada jawapan? Tak ada. Ryan, ada jawapan tak? Ada tu. 3x tolak 4. 3x tolak 4. Okay, kenapa 3x tolak 4? Jom kita check. Kita ada 9x tolak 12 per 3. Kalau guna cara pertama, kamu akan pecahkan dia jadi dua pecahan. So, kamu dapat 9x per 3 tolak 12 per 3. So, 9 bahagi 3 dapatlah 3x. 12 bahagi 3 dapatlah 4. Ini cara pertama. Kalau ada orang suka guna cara kedua, okay, kita ada 9x tolak 12 per 3. Atas tu dua-duanya sifir 3. So, kamu boleh tarik 3 keluar. Tarik 3 keluar ataupun faktorkan 3 keluar. Faktorkan 3 keluar. So, kamu akan dapat 3 dalam kurungan x tolak 4 per 3. So, benda yang sama boleh dipotong atas dan bawah. Tinggallah jawapan kita 3x tolak 4. Sorry. Ada 3x tolak 4. So, itu jawapan dia. Sama guna cara berbeza pun. Soalan C. Amjad ada jawapan tak untuk saya, Amjad? Uh, 245x tambah. Okay. Good try, good try. Tak apa. So, cikgu buat soalan C. Kita ada 35x kuasa 2 tambah 20 per 5. Kalau ikut cara pertama, kalau orang suka cara pertama, dia pecahkan. Dapat 35x kuasa 2 per 5 tambah dengan 20 per 5. Okay, so kamu nampak 35 kalau bahagi 5 dapat berapa? Dapatlah 7. So, depan saya dapat 7x kuasa 2. Belakang tu pula kamu ada 20 bahagi 5 dapatlah 4. Kalau kita ikut cara kedua, mana-mana cara boleh. Okay, ini cara kedua. So, 35x kuasa 2 tambah 20. Saya akan faktorkan seberapa banyak boleh. So, in this case, saya rasa boleh tarik 5 keluar. So, saya faktorkan 5 keluar. Okay, tinggallah 7x kuasa 2 tambah 4 dekat dalam kurungan per 5. Okay, sama. Boleh potong. So, kamu akan dapat 7x kuasa 2 tambah 4. Okay. So, I hope semua orang nampak soalan B dengan C. Okay, itu cara jalan kerja dia. Siapa yang tak faham boleh bagi tahu saya lah. Cikgu nak padam soalan B. Soalan C cikgu biar dulu. Siapa nak salin. Sekarang ni cikgu nak jawab soalan Donkey. Cikgu nak dengar daripada Ishraf. Ada jawapan tak untuk soalan Donkey? Kita nak mudahkan ni. Tak ada jawapan? Okay. Lutfi ada jawapan tak untuk saya, Lutfi? Tak siap lagi. Tak siap lagi. Evander ada jawapan tak untuk saya soalan Donkey? Tak siap. Tak siap. Adam? Tak siap lagi cikgu. Okay. Sekarang siapa? Saya ajar soalan 7. Saya perasan kita ada 7 mak tolak 70 nenek kuasa 3. Yang paling besar pun saya boleh faktorkan adalah 7 dekat sebelah atas tu. Atau saya boleh pecahkan dia jadi kiri kanan. So, dapatlah 7M per 7 tolak 70 nenek kuasa 3 per 7. Potong-potong tinggal mak sahaja. Potong 70 dengan 7 dapat 10 nenek kuasa 3. Inilah yang kamu kena dapat. Kalau cara pertama. Kalau kamu suka cara kedua. Okay, so kamu akan tarik 7 keluar ataupun faktorkan 7 keluar.
tinggallah mak tolak 10 nenek kuasa 3 per 7. Kebetulan 7 tu sama, boleh potong. So yang tinggal hanyalah mak tolak 10 nenek kuasa 3. Tetap sama jawapan dia. Tak kisah cara yang macam mana pun. Okay, so saya nak padam soalan C. Sekarang saya nak explain soalan E. So tak apa, saya explain, no risk. Okay, so 10C tambah 25 per 15. Kamu boleh buka macam biasa kalau kamu suka, buka kiri kanan. So 10C per 15 tambah 25 per 15. So kita akan dapat berapa tu? 10 bagi 15. Kita akan dapat 2 per 3. So kita ada 2C per 3 tambah 25 boleh bahagi 5 atas bawah. Dapat 5 per 3. Okay, ini dikira sebagai jawapan. Kalau kamu cantum balik dapat 2C tambah 5 per 3. Okay. Kamu buka untuk bahagi, kamu cantumkan balik. Now, soalan macam ni, kalau dia tak boleh nak hilangkan kaki terus, bagus juga kalau kamu guna cara yang satu lagi, faktorkan. Tarik paling besar berapa sebelah atas tu. Kamu boleh faktorkan 5 kan. So, faktorkan 5 keluar, tinggal dalam kurungan C tambah 5. Kenapa macam tu? 2C tambah 5. Sebabnya kalau kamu cuba kembangkan dia, kamu akan dapat 5 darab 2C tambah 5 darab 5. Dan semua tu per 15 lah. Okay, kita boleh potong siapa? Kita boleh potong 5 dengan 15, dapatlah 3 dekat bawah, 1 dekat atas. Sebab tu jawapan terakhir kita akan jadi 2C tambah 5 per 3. Itu soalan donkey ya. Soalan echo. Alright, so Ryan ada jawapan tak untuk saya soalan F? Tak ada cikgu. Soalan F. Apa jawapan kamu? Saya tak buat lagi. Apa dia? Tak boleh buat ni? Ya cikgu. Okay. So soalan F, yang susahnya kalau kamu guna cara yang kamu pecahkan jadi pecahan separa macam ni, semua orang akan rasa susah. Sebab apa? Dia terlalu banyak nombor nak handle. Dan cikgu tak salahkan kamu. Sepatutnya at this point kamu perasan dah cara nombor 2 sangat lagi konsisten lah. Sebab cara nombor 1 susah nak pecahkan. So, apakah nombor yang sama di antara ketiga-tiga huruf tu? Apakah faktor yang sama? Semua tu nombor tu adalah sifir 2 kan? So, saya boleh tarik 2 keluar lah maksudnya. So, bila saya tarik 2 keluar, yang tinggal dekat sebelah dalam adalah 4W tambah 1 tolak 2X per 12. Okay. 2 dengan 12 boleh potong, tinggal 1 dengan 6. Kenapa? Sebab 2 bahagi 12 adalah 1 per 6. So, jawapan terakhir saya akan jadi 4W tambah 1 tolak 2X per 6. Itulah jawapan terakhir saya. Okay, saya bagi masa untuk salin apa-apa yang penting. Okay, kita move on kepada soalan jenis baru. Okay, so soalan jenis ni, kamu tak akan perlu buatlah soalan ekstrim macam M tu, memang tak payah, jangan risau. Tak payah sibuk M, nenek pun takkan buat.
O pun takkan buat. Saya tak payah minta J pun tak payah buat. K pun tak payah buat. Saya nak kamu boleh buat yang 3 soalan kat atas tu je. Okay, saya bagi contoh soalan H. Okay, soalan H sebagai contoh kepada semua orang. So, kamu ada 3x kuasa 2 tambah 5x per x. Perasan tak kita dah start ada nombor dekat kaki dia. So, bila kita ada nombor dekat kaki dia bermaksud apa? Dan ada huruf. Kita boleh tarik x lah pula this time. So, nak mudahkan ni, kamu kena cuba hilangkan kaki kat bawah tu. Dengan faktorkan x keluar, kamu akan dapat dalam bracket tu sebagai 3x tambah 5. So, bermaksud apa sekarang bila dah tarik x keluar? X tu sama, boleh potong. Tinggallah jawapan kamu, 3x tambah 5. Okay. Soalan G pun tak payah buat lah sebab soalan sama. So, saya nak kamu try soalan I sahaja. Semua orang try soalan I sahaja. Sekejap. Okay, soalan I tu sepatutnya kamu akan buat sekejap kan. Soalan I tu kamu sepatutnya nampak, oh cikgu ada 3x kuasa 3 lah. Dengan ada 7x kuasa 2, lepas tu ada per x. So nak buat macam mana ni? So, disebabkan kaki tu hanya ada x, kita akan cuba untuk padam kaki tu. Kita tarik sebanyak mana yang boleh. Dan kalau kamu perasan, kalau saya tarik, saya faktorkan x keluar, yang tinggal kat dalam kurungan siapa? 3x kuasa 2 dengan 7 tolak x, tolak 7x. So, kita boleh potong x yang sama tu. So, yang tinggal hanyalah 3x kuasa 2 tolak 7x. Itu sahaja jawapan dia. Okay, so saya harap semua orang tak takut nak faktorkan something. Memang sebelah atas tu kena faktorkan x tu. Senang untuk kamu potong dia. Ada soalan? Tak ada soalan. Yang soalan lain tu siapa yang rasa yakin nak buat. Tapi kalau tak yakin tak apa. It's okay. Dia tak ada dalam korang punya syllabus tu. Ni level form 3 memang kena boleh buat macam ni lah. Okay, next. Saya nak ajar benda baru. Saya move on ya. Saya tak tunggu dah. Tak ada orang ada soalan ni. Yang ni paling senang lah. So far yang ni kamu akan rasa paling senang antara semua. Satu jenis kita panggil sebagai permudahkan yang paling simple. Okay, kamu nampak kali ni kita ada brackets. Okay, semua orang nampak. Saya hanya minta kamu buat benda simple je. Kalau nampak brackets tu sama, kamu boleh potong. Contoh dia macam ni. Saya bagi contoh. So, kamu ada x tambah 2, lepas tu ada x tolak 2, lepas tu ada x tolak 2. Kalau saya minta mudahkan, maksudnya saya minta untuk kamu potong benda yang sama, kecilkan pecahan tu. So, kat sini kalau kamu nampak siapa yang sama, x tolak 2 atas bawah kan sepasang, potong je. Maka yang paling simple adalah hanya x tambah 2 sahaja. Okay, nampak Itu contoh. Saya rasa ni paling mudah.
Saya bagi 8 minit untuk 8 soalan. Boleh mula sekarang. Kalau tak faham, tolong cakap dekat saya. Tolong cakap dekat saya. Cikgu boleh repeat tak? Cikgu boleh cerita tu atau boleh tak? Saya tunggu. Saya akan explain. Okay? Cikgu boleh repeat tak? Yang mana Lutfi? Soalan yang ni Kenapa boleh potong dia? Tak, macam mana nak buat balik? Saya lupa. Yang mana? Yang ni lah. Yang contoh Ah. tu. Okey. Kita cari benda yang sama. Nampak tak dalam kurungan tu ada benda yang sama. X tolak 2, X tolak 2 tu. Cari kurungan yang sama, potong dia. Bila dah potong, kamu akan dapat dia punya sebutan pecahan algebra tu. Dia paling mudahnya X tambah 2 je lah. Itu je. Nampak tak? Clear Luffy? Luffy okey dah? Dapat. Okey. Okay, timer on balik. Dia start sekarang.
Semua orang okey ke? Dah siap ke semua? Amjad dah siap ke Amjad? Dah. Dah, okey. So, saya rasa memang soalan ni senang sikit. So, saya akan buatlah sekarang Tengok ya semua orang. Saya nak explain soalan A sampai soalan H. So, A kita ada X tambah 6. Lepas tu X tambah 3 per X tambah 3. Sama tu, potong. Jawapannya X tambah 6 je. So, soalan B jawapannya X tambah 1. Soalan C jawapannya 1 per X tolak 4. Kenapa? Sebab X tolak 4 tu kat bawah. Soalan D jawapannya X tambah 7 sahaja sebab dia dekat sebelah atas. Soalan E jawapannya X tolak 3 per X tambah 9. Soalan F jawapannya X tambah 2 X tambah 4 sebelah atas tu sahaja. Sebab sepasang dah hilang, kita dah potong. Soalan G jawapannya siapa yang sama X tambah 2 X tambah 3 ni. Tinggal adanya lah X tambah 1 per X tambah 4. Soalan H. Okay, X tu boleh potong hilang, X tambah 3 boleh potong hilang. Jawapannya adalah 1 per bukan 1. X tambah 3 dekat atas per X tambah 1. Okay, ada siapa-siapa yang confused tak? Okay, semua orang okay ya? Now kita nak pergi kepada part yang mana kamu akan rasa susah sikit je. Susah sikit je kamu kena ingat apa yang saya ajar last 2 minggu lepas. Kena ingat balik. Memang kena ingat untuk soalan ni. Okay, kita buat sikit-sikit. Cikgu tunjuk 3 soalan dulu. Nah, soalan yang cikgu nak cipta untuk diri cikgu sendiri. Contoh dia macam soalan A tu cikgu buat lah. Cikgu buat untuk semua. Okay. Kamu ada X kuasa 2 tambah 5X tambah 4. Perkan dengan X kuasa 2 tambah 4X tambah 3. So, dua-dua ni bentuk yang saya pernah ajar yang mana kita boleh faktorkan dia. Ini panggil bentuk kuadratik. Pemfaktoran kuadratik yang saya ajar pakai apa? Yang saya ajar ABC tu kan. So, kita buat satu-satu. So, X kuasa 2 tambah 5X tambah 4. Kita faktorkan jadi apa? Ingat balik. A1, B dia 5, C dia 4. So, A darab C dia adalah 4. B dia adalah 5. So, dekat sini kalau kamu perasan, kita ada satu situasi yang kamu kena fikir, apakah sepasang nombor kalau darab dapat 4, kalau tambah dapat 1. So, 1 dengan 4, bila darab dapat 4. At the same time, kalau tambah dapat 5. So, kita tahu benda ni kita boleh tukar jadi X tambah 1, jadi X tambah 4. Itu sebelah atas. Tengok sebelah bawah pula. Sebelah bawah tu kita ada X kuasa 2 tambah 4X tambah 3. Okay. A darab C dia adalah 3, B dia adalah 4. So, kita kena fikir sepasang nombor yang kalau kita darab dapat 3, at the same time, nombor tu juga kalau tambah dapat 4. Apa nombor dia? 1 dengan 3. So, maksudnya benda ni adalah X tambah 1 dengan X tambah 3. So, cikgu pun tukarlah ikut kedudukan masing-masing. Cikgu letak balik. Yang sebelah atas adalah apa? X tambah 1. Sebab cikgu dah faktorkan sebelah atas tu jadi X tambah 1, X tambah 4. Sebelah bawah tu jadi X tambah 1, X tambah 3. So, sampai dekat sini kamu carilah mana yang sama. Boleh potong. X tambah 1. Makanya kamu dapat yang sebelah tu akan jadi tinggal hanyalah X tambah 4 per X tambah 3. Itulah contoh yang cikgu nak ajar. Inilah jawapan terakhir kita. Okay? Ada soalan? Ada sesiapa nak saya ulang apa-apa ke? Adam, Amjad, Ariana, Ibanda,
Ishraf, Lutfi, Ryan. Tak ada, semua orang okey? Kalau semua orang okey, let's go and try. Kamu salin soalan A sebagai contoh, B kamu buat, C kamu buat. Cikgu bagi masa 4 minit untuk salin dan fahamkan dan recall balik. Dan try 3 soalan, 2 soalan kat bawah tu. Termasuk dengan salin dan juga buat 5 minit semua. Ada sesiapa tak ingat ke cara nak faktorkan kuadratik ni? Yang pakai ABC tu. Ingat Okay.
Okay, so saya nak explain soalan B dan juga soalan C. Boleh saya padam contoh ni. Semua orang okey dah salin Saya nak buat soalan B sekarang. So soalan B kita ada X kuasa 2 tambah 6X tambah 9 perkan dengan X kuasa 2 tolak 2X tolak 15. So apa yang saya fikir adalah macam mana nak tukar sebelah atas tu, faktorkan dia. So, saya nak faktorkan dia, tukar jadi bentuk double bracket. So saya tengok balik, saya tulis soalan ni kat sini, yang sebelah atas sahaja. Saya fikir apa A darab C dia? 9. Apakah dia punya B? 6. So, apakah dua nombor kalau kita darab dapat 9? At the same time, kalau kita tambah, kita akan dapat 6. So, nombornya adalah 3 dengan 3 sahaja. So, bermaksud kita ada apa? Sebelah atas tu akan jadi X tambah 3. X tambah 3. Sebab dua nombor ni yang cikgu pakai. Kemudian sebelah bawah pula kita ada X kuasa 2 tolak 2X tolak 15. Kita nak tahu ABC dia, kita ambil je lah A darab C dia negatif 15. B dia adalah negatif 2. So apakah dua nombor kalau kita darab, kita akan dapat negatif 15. Kalau kita tambah, mesti jadi negatif 2. So kamu mesti bayangkan 3 dengan 5 lah. Tapi kena fikir salah satu nombor kena jadi negatif. Sebab bila salah satu nombor darab dengan 3 akan dapat negatif 15. Dan kalau kita tambahkan dua nombor tu mesti dapat negatif 2. Jawapannya mesti 3 dengan negatif 5. Okay, so kita tahu yang pertama adalah X tambah 3. Nombor bawah tu kita akan dapat X tolak 5. So siapa yang sama, kita potong. Kita akan dapat X tambah 5 per X tolak 5. Itulah X tambah 3 per X tolak 5. Itulah jawapannya. Itu soalan B. Okay, saya bagi masa 1 minit untuk salin. Untuk siapa-siapa yang tak dapat tangkap lagi. Okay. Cikgu nak buat soalan C sekarang. Cikgu harap semua orang sempat dan faham apa yang kita buat sekarang ni. Kita sedang memudahkan pecahan algebra. Yang kali ni bentuk dia ada banyak bentuk kuasa 2, kuasa 2. So soalan C pula kita ada X kuasa 2 kat atas. Simple kat atas, bawah ni leceh sikit. Kita ada X kuasa 2 tambah 2X tolak 8. Yang sebelah atas tu mudah, kita boleh faktorkan je X keluar. Kamu akan dapat X dalam kurungan X tolak 2. Yang sebelah bawah tu kita kena buat kerja sikit. Okay, sebelah bawah tu kita kena jadikan dia. Apakah A darab C dia? Negatif 8. B dia pula mesti 2. So apakah dua nombor kalau darab dapat 8 ataupun negatif 8? Kalau tambah dapat 2. So mestilah 4 dengan 2 kan? So tapi kalau kamu pergi kat sini, salah satu nombor kena jadi negatif. Siapa yang layak jadi negatif? 4 ke 2? Kat sini kita kena check lah. So 4 tambah, adakah negatif 4 tambah 2 ataupun 4 tambah negatif 2 untuk dapat 2? Jawapannya adalah 4 tambah negatif 2. Sebab 4 tolak 2 dapat 2.
So kamu tahu kita ada X tambah 4 dengan X tolak 2. So kalau kamu perasan kat situ yang sama ni adalah X tolak 2. So kamu akan dapat jawapan terakhir ni adalah X per X tambah 4. Okay. Ni soalan C Kita nak move on. Cikgu bagi masa berapa saat je untuk salin? 10 saat, 20 saat. Okay, jom kita buat soalan lain. Okay, so saya nak semua orang try soalan DEF dulu. Hanyalah berapa soalan tu? DEF, 3 soalan sahaja. 3 soalan, saya nak kamu ambil masa lebih kurang 3 minit, cepat sangat. Maybe kamu perlukan 5 minit lah, 5 minit untuk 3 soalan. Okay? Boleh start sekarang. 5 minit untuk 3 soalan. Soalan donkey, emak dengan falcon. Okay?
Saya nak explain soalan donkey, emak dengan falcon. Sementara tu saya akan biarkan semua orang nampak soalan lain. Kamu boleh try kalau kamu tak perlu tunggu saya kalau kamu boleh buat yang lain. Saya nak explain soalan donkey. So kita ada X kuasa 2 tolak 7X tambah 10. Okey. Perkan dengan X kuasa 2 tambah 3X tolak 10. Cikgu, saya rasa cara cikgu tu susah nak bayangkan. Kalau kamu rasa susah cara tu, kamu belajar bentuk apa nanti, bentuk kita panggil bentuk butterfly nanti lagi susah sikit. Yang tu lagi leceh sikit. So yang ni cara saya tu sangat mudah. So saya harap kamu akan cuba untuk dapatkan So untuk yang jawapan yang atas tu kamu sepatutnya dapat X tolak 2 dengan X tolak 5. Okay. Yang sebelah bawah tu kamu sepatutnya dapatkan X tolak 2, X tambah 5. Okay. So, kalau kamu perasan kat sini yang sama hanyalah X tolak 2. So, saya akan potonglah yang sama tu. So, kamu akan dapat X tolak 5 per X tambah 5 sebagai jawapan kamu. Soalan emak, kita ada X kuasa 2 tambah 8X tambah 15. Perkan dengan X kuasa 2 tolak X tolak 12. Sebelah atas tu kamu sepatut dapatkan X tambah 3 dengan X tambah 5. Sebelah bawah tu kamu akan dapatkan dia sebagai X tambah 3, X tolak 4. Okey, so kalau kamu perasan dia akan jadi macam tu. Yang sama ni adalah X tambah 3, potong. Yang tinggal hanyalah X tambah 5 dekat atas, X tolak 4 dekat bawah. Soalan yang seterusnya adalah soalan F. Cikgu nak salin dulu soalan F tu. So kita ada X kuasa 2 tambah 13X tambah 40. Perkan dengan X kuasa 2 tambah 14X tambah 48. So dia akan jadi 8 dengan 5. So X tambah 8 dengan X tambah 5. Bawah tu pula kita ada X tambah 8 dengan X tambah 6. So yang sama adalah X tambah 8. Saya potong yang tambah 8 lah. Yang tinggal untuk saya, yang paling mudah hanyalah X tambah 5 per dengan X tambah 6. Itulah jawapannya. Ada sesiapa rasa susah tak ni? Evander rasa macam mana Evander? Okey tak soalan macam ni? Evander? Ya, Evander tengok tak video-video yang sebelum ni? Ada 2 kelas Evander miss. uh, sikit-sikit je. Sikit-sikit. So, rasa susah ke rasa senang soalan sekarang ni? Susah. Susah. Okey. Sebab tak cukup latihan Evander. Kamu terlepas banyak kelas. Kamu kena tengok video tu dan ikut latihan yang saya buat dalam video. Macam ni jugalah dalam video pun. Kamu kena ambil masa tu dan buat. Ambil dan buat, ambil dan buat. Adam, macam mana Adam? Saya baru sempat tengok satu video, cikgu. I see. Tapi bila buat ni rasa susah kan? Bila tak cukup tak cukup tengok semua. Susah. Okay, Amjad macam mana Amjad? Okey lah. Okay Ariana macam mana Ariana? Okey. Tak dengar Ariana sekali-sekali. Okey, cikgu. Okay, good. Lutfi okay tak?
Luffy. Ishraf okey tak Ishraf? Cikgu? Luffy okey tak soalan macam ni? Oh, okey. Good. Ryan okey Ryan? Okey cikgu. Okay, right. So, saya nak kamu semua try lagi. Saya biarkan D, E, F sebagai contoh. Kita habiskan soalan G, H, I, J, K, L, M. Saya bagi masa, memang kena buat sekarang. Try sekarang. Salah sekarang, betulkan sekarang. Kalau salah dan betulkan, dulu kena buat sekarang. Sebelum kita move on kepada the next part. Yang ni memang topik ni, cikgu ambil masa lama sikit nak explain. Bukan nak explain, nak tunggu kamu buat tu. Okay, so kita ada masa ada 7 soalan, cikgu bagi 7 minit. Okay. Kamu siap ke tak siap, 7 minit kita akan stop, kita akan bincang. Okay, kita start sekarang.
Okay, ready. Saya nak explain semua soalan dan saya akan explain dalam bentuk jawapan terus. Saya buat macam tadi lah. Kita akan bincang laju sikit. Lepas tu kita akan masuk the next type of questions. Saya harap semua dah ready Dah try. Alright, so soalan G dulu. Soalan giant. So, kalau kamu perasan atas tu, kamu mesti dapat A dia apa, B dia berapa, C dia berapa. Soalan G, tak apa, saya buat sikit. So, S kuasa 2 tolak 2X tolak 8. So, A darab C dia mesti negatif 8, B dia mesti dapat negatif 2. So, apa dua nombor kalau darab dapat 8, tambah dapat negatif 2, 4 dengan 2 je. So, siapa patut jadi negatif? 4 lah. Okay, kena jadi pada negatif tu pada 4. So, maksudnya, benda ni akan jadi X tolak 4 dengan X tambah 2. Okay, itu yang sebelah atas. Sebelah bawah pula kita ada X kuasa 2 tambah 6X tolak 40. Sekejap, ni kamu nanti ingat pecahan pula Okay, sebelah bawah tu, macam ni saya buat macam ni. Sebelah bawah dia kita ada X kuasa 2 tambah 6X tolak 40. So, A darab C dia mesti negatif 40. B dia mesti dapat 6. So, apa dua nombor? Kalau darab dapat 40, kalau tambah dapat 6, nombornya adalah 4 dengan 10. Siapa kena jadi negatif? 4 kena jadi negatif. So, kita punya bracket tu akan jadi X tolak 4 dengan X tambah 10. So, cikgu buat dalam bentuk macam asal tu. Yang sebelah atas adalah X tolak 4 dengan X tambah 2. Sebelah bawah adalah X tolak 4 dengan X tambah 10. So, kamu ada 4 yang sama, X tolak 4 kan? Sebab tu jawapannya X tambah 2 per X tambah 10. Itu jawapan soalan giant Soalan seterusnya, soalan H. Kita ada X kuasa 2 tambah 10X tambah 24. Ambil A darab C dia. A dia 1, C dia 24. So, dia akan jadi 24. B dia 10. Apa dua nombor darab dapat 24 tambah dapat 10? 6 dengan 4. So, kita dapat tahulah. X tambah 6 dengan X tambah 4. Itulah dia punya pemfaktoran dia. Yang sebelah bawah tu pula, yang H tu kalau kamu lupa yang H tu, so kamu kena ingat balik kalau ada benda yang berkuasa 2. Okay, contohnya dalam bentuk macam ni. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kamu boleh tukar bentuk faktor dia jadi A tambah B, A tolak B. Okay, syaratnya apa? Mesti kuasa 2 tolak kuasa 2. So, dekat sini kalau kamu perasan, soalan H bahagian bawah dia tu kita ada X kuasa 2 tolak 36. So, kalau kamu nak terus tukar tak boleh sebab dia mesti dua-dua terma tu bentuk kuasa 2. So, 36 tu saya tukar jadi X kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Barulah saya boleh tukar jadi bentuk double bracket tu X tambah 6 dengan X tolak 6. So, end up jawapan terakhir dia saya akan dapat dalam bentuk macam ni. Atas kita ada X tambah 6. X tambah 4. Bawah kita ada X tambah 6 dengan X tolak 6. So, yang sama kita potong. Jawapan terakhirnya adalah X tambah 4 per X tolak 6. So, jawapan terakhir dia. Okey, soalan I. Cikgu nak buat cikgu akan zoom out sikit Saya harap semua nampak soalan I. Saya nak buat kat sini. Soalan I kita ada X kuasa 2 tambah 4X tolak 45. So, kalau kamu perasan, cikgu akan ambil A darab C dapat negatif 45. B dia akan dapat 4. So, apa dua nombor? Kalau darab dapat 45. Dalam masa yang sama, kalau tambah akan dapat 4. Jawapannya adalah 9 dengan 5. Siapa kena jadi negatif? Negatif pada 5. So, kamu akan dapat bentuk X tambah 9 dengan X tolak 5. Sebelah bawah dia kita ada X kuasa 2 tambah 10X tambah 9. So, A darab C dia 9. B dia adalah 10. Nombornya adalah 1 dengan 10.
So kita ada X tambah 1 dengan X tambah 10. So end up semua tu akan jadi X tambah 9, X tolak 5 per X tambah 1 dan juga X tambah 10. Kejap, salah. Ini 1 dengan 9, sorry. Jadi 9. Okay, so kamu nampak siapa yang sama 9 kan? So X tambah 9 potong, jawapan terakhir kita adalah X tolak 5 per X tambah 1. Itulah yang paling mudah. So, jawapannya adalah X tolak 5 per X tambah 1. Okay, soalan J. Cikgu buat soalan J. Kita ada X kuasa 2 tambah 11X perkan X kuasa 2 tolak 121. Cikgu tukar. Sebelah atas faktorkan terus lah. Yang boleh faktorkan. Kamu akan dapat X dalam kurungan X tambah 11. Sebelah bawah kita ada bentuk kuasa 2 tu. Recall balik bentuk kuasa 2. Dia akan jadi X kuasa 2 tolak 11 kuasa 2. Okay, so kamu sebenarnya nampak dia menjadi X tambah 11, X tolak 11 kat bawah tu. So kamu akan dapat sebelah atas maintain. Sebelah bawah buat nombor baru tu yang 2 bracket tu. Sebelah kiri X. Sebelah kanan 11. 1 tambah 1 tolak. Kemudian apa yang sama potong. X tambah 11, X tambah 11 potong. Yang tinggal hanyalah X per X tolak 11. Itulah soalan J. Soalan K. Soalan K pula. So kalau kamu perasan soalan K kita ada X kuasa 2 tolak 1 perkan dengan X kuasa 2 tambah X. Right. So sebelah atas boleh tukar jadi apa? Kuasa 2 kan? So kita boleh pakai terus X tambah 1 dengan X tolak 1. Sebelah bawah kita boleh tarik X keluar. Tinggallah X tambah 1 sahaja. So yang sama kita potong. X tambah 1 potong, X tambah 1 potong, dapatlah X tolak 1 per X. So dapatlah jawapannya X tolak 1 per X. Okey, sekarang soalan L. Sebelah atas tu, kalau kamu tarik dia keluar, kita akan dapat, saya cikgu buat je lah soalan apa nama ni, soalan L. So kita akan ada A darab C dia sebagai 44, P dia negatif 15. So ada dua nombor, kalau buat darab each other dapat 44 apa nombor tu, 11 dengan 4. Tapi mesti dapat, kalau tambah dapat negatif 15. So kita akan dapat tolak 11 tolak 4. Kena paksa nombor tu jadi negatif 11 dengan negatif 4 kerana kalau tambah dapat negatif 15. So yang sebelah atas tu memang akan jadi X tolak 11 dengan X tolak 4. Dan sebelah bawah tu pula kan kuasa 2 kan. Cikgu buat kat atas tu je lah. So dia akan jadi X kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. So kita boleh cantikkan one more step. Kamu akan dapat X kuasa X tolak 11 X tolak 4 per X tambah 4 dengan X tolak 4. Potong X tolak 4, kamu akan dapat X tolak 11 per X tambah 4. Itu soalan L. Cikgu buat kat sini jawapan dia. So, X tolak 11 per X tambah 4. Kenapa saya spend masa? Sebab kamu perlu tahu cara ni. Okay, next. Soalan yang terakhir, soalan M. Saya buat dekat sebelah dia. So, yang atas tu akan jadi 2 dengan 3. 2 negatif. Salah satu negatif. 1 dengan 6 tak kena. 2, 3 lah. 2, 3 kena. So, dia akan jadi X tambah 2, X tolak 3. Itu sebelah atas. Sebelah bawah pula akan jadi X tambah 1 dengan X tolak 3. Potong. Tinggal jawapan kamu hanyalah X tambah 2 per X tambah 1. Okey, inilah semua jalan kerja dia untuk ke 7 soalan. Sorry cacah merebah sikit tapi saya dah cuba explain semua tanpa skip apa-apa lah. So kamu nampak semua jalan kerja. Tengok soalan GHI, JKL, M dekat tepi M. Saya bagi masa sikit untuk salin 2 minit. Okay, saya tak letak timer sebab dia block.
Okay, 2 minit untuk salin sekejap je. Ataupun kamu perlu nak screenshot ke, screenshot lah. Alright, saya harap semua orang dah salin. Kita nak move on kepada the next part. Ada tak soalan yang lagi ekstrim pada ni? Tak ada lah. So, saya nak tunjuk kamu punya, apa nama ni, soalan buku teks. Okay, so kita perlukan, kita nak buat darab ni lah. Okay, so saya nak buat soalan nombor 5 dulu. Ni soalan buku teks kamu ni. Okay, dia minta mudahkan benda macam ni. Okay, so ni dipanggil sebagai algebra tu kamu kena tambah pula this time. Kaki dia tak sama, semua benda tak sama. So bila ada banyak benda yang tak sama, saya bagi contoh lah. Okay, contoh yang saya nak bagi kat sini. Contoh kamu ada X per 2 tambah B per A. Okay, bila tak sama, kerja kita apa? Bila kita nak mudahkan dia, kita jadikan dia satu terma sahaja, kita darab lah. Darab silang. So sebelah kiri semua darab dengan A, jadi AX per 2A. Sebelah kanan, semua darab dengan 2, so dapat 2B per 2A. Bila kaki dah sama, kamu boleh cantumkan dia. Cantumkan bukan tambah. So kamu akan dapat AX tambah 2B per 2A. Inilah mudah dia. Okay. So kita kena samakan kaki dia. Ini contoh. Saya pernah buat latihan ni dengan kamu last awal-awal tahun itu, tapi kalau tak ingat tak apa, no problem. Okay, so saya nak semua orang try soalan ABC dalam masa 5 minit. Siapa yang tak faham, boleh bagi tahu saya tak sekarang siapa yang tak faham. Syarat dia simple je soalan ni, kamu kena cantumkan kaki dia. Luffy, tak faham lagi? Ya, tadi. Saya bina air kejap tadi. Okey, lain sekali So, apa yang berlaku adalah so X tambah
kita ada contoh lah X per A tambah B per C. Contoh macam ni. Nak mudahkan contoh saya ni, kamu kena samakan kaki dia. Untuk samakan kaki dia, kamu kena darablah silang. Sebab dua-dua tak sama. So, sebelah kiri kena terpaksa darab dengan C. Sebelah kiri terpaksa darab dengan C, sebelah kanan terpaksa darab dengan A. So, kamu akan dapat CX per AC tambah AB per AC. Bila kaki dah sama, kita akan cantumkan dia untuk jadi satu sebutan je. Sebab dia bukan tambah, dia cantumkan je. So, kamu boleh dapat pecahan tunggal. Dapatlah AC sahaja dekat bawah. Atas jadi CX tambah AB. Okay, ni contoh dia. Lain, contoh satu lagi cikgu nak bagi. So, contohlah kamu ada A per 2B tambah 3 per B. Contoh macam yang baru yang cikgu buat sebelah kanan ni. Kamu perasan tak? Bawah dia dah hampir sama dah. Kamu hanya perlu darab 2 di sebelah kanan sahaja. Tak perlu pun darab dua belah. Tak perlu darab both sides. So, kamu akan dapat A per 2B tambah 6 per 2B. So, kamu akan dapat A tambah 6 per 2B. Right, so siapa yang dah ready boleh try 3 soalan tu. Cikgu bagi masa 2 minit. Boleh start sekarang. Siapa nak salin contoh pun boleh.
Okay, ready? Cikgu nak explain ABC. Contoh cikgu harap semua orang sempat salin, masa pun cikgu bagi banyak sikit. Soalan A, kita ada M per 9 tambah N per 12. Nah, untuk kamu samakan dia, kalau kamu perasan 9 dengan 12 tu dalam bentuk sifir 3 lah. Mesti ada sifir 3 yang kamu boleh bayangkan supaya dia jadi sama. Jawapannya adalah 36 lah. So, cikgu, kenapa saya tak boleh darab silang macam, oh darab 12, boleh, tak ada masalah. Cuma nombor tu akan besar lah. Boleh lah, kita try tengok . So, kamu akan dapat 12M per 90 tambah 18, 108 tambah 9N per 108. So, kamu akan dapat 12M tambah 9N per 108. Lepas tu nak jadikan cerita, disebabkan nombor ni besar sangat, kamu boleh kecilkan, tahu tak? So, kamu boleh tarik 3 keluar kat sebelah atas. Yang tinggal kat luar dalam hanyalah 4M tambah 3 nenek perkan dengan 108. So, boleh potong. 3 tu, kamu boleh potong dengan 108, dia akan jadi apa tau? Dia akan jadi 36. Potong 1 jadi 36. So, kamu akan dapat 4M tambah 3 nenek per 36. Itu jawapan terakhir dia. Nah, cara ni boleh buat kalau kamu yakin dan kamu tak takut nak kecilkan nombor. Kalau kamu rasa susah, ada cara lagi senang. Caranya adalah kita hanya perlu, ni kalau buat soalan A lagi sekali kita hanya perlu darabkan dia punya GSTK. So, kamu bayangkan GSTK dia, 9 dengan 12 tu apa GSTK dia. So, bahagi 3 dapat 3 dengan 4, darab semua dapat 9, 4, 36. So, GSTK kamu dapat 36. So, apa nombor yang menyebabkan kamu dapat 36? Sebelah kiri darab 4. Atas pun kena darab 4 lah. Sebelah kanan darab 3. Sebab nak dapatkan 36. So, kamu akan dapat apa? 4N per 36 tambah 3N per 36. Sorry. Alright, so dia akan jadi 4 mak tambah 3 nenek per 36. Itu soalan A. Okay, ni cara senang lagi lah kalau kamu boleh nampak, oh GSTK dia ada. Alright, now saya nak buat soalan B. Ni soalan B. So kita ada 3 per 3 mak nenek tambah nenek per 6 mak kuasa 2. So yang dah sama, dekat sebelah kiri tu kita ada 3 dengan nenek. Dan sebelah kanan ada M kuasa 2. So bermaksud apa? Kita hanya perlu pick and choose, jangan darab semua sekaligus, jangan darab silang. Jangan biasakan darab silang. Nak samakan kaki dia, darab sikit-sikit je kalau boleh. Nak samakan kaki jadi 6, sebelah 2, sebelah kiri kena darab 2 kan? Dengan kena darab dengan M, barulah sama, dapatlah nanti sama. So atas pun darab 2M juga. Sebelah kanan pula kena darabkan dengan nenek sahaja. Okay, nenek sahaja. So dia akan jadi 6 mak per 6 mak kuasa 2 nenek tambah nenek kuasa 2 per 6 mak kuasa 2 nenek. Baru boleh campur jadi satu pecahan. So dapatlah 6 mak tambah nenek kuasa 2 per 6 mak kuasa 2 nenek. So ni cara dia. Okay, cikgu nak kamu salin dulu apa yang perlu. Kita habiskan 5 minit untuk salin soalan C, cikgu bincang minggu depan. Okay, so siapa yang dah habis salin,
dah rasa betul, jangan risau, next week kita akan sambung lagi soalan chapter 2 ni. Sebabnya memang perlu masa sikit untuk chapter ni. So saya tak rakan rush lah. Okay, Amjad, Evander, Ishraf, Lutfi, Ryan, saya memang tahu semua orang penat dan letih. Tapi memang kena ajar supaya kamu tak terkejut dalam nak buat masa cikgu ajar kat sekolah. Sebab cikgu ajar kat sekolah dia laju, dia tak boleh slow macam ni. Okay, so saya jumpa semua orang nanti hari Isnin minggu depan. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum. Baik cikgu, terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.